Selamat sejahtera kepada Cik Suwani, guru mata pelajaran Sejarah 4 Sains 2. Ahli kumpulan saya iaitu Eng Ze Wei, Tan Wen Yi, Tan Chi Kai, Lo Wen Liang dan saya Yong Kian Rui. Hari ini kami akan membentangkan kajian kes sejarah tingkatan 4 2021 yang bertajuk Perkembangan Nasionalisme. Pernyataan masalah bagi kajian kes ini, nasionalisme di tanah Melayu telah muncul dan berkembang pesat pada awal abad ke-20. Buktikan perlibatan tokoh-tokoh tempatan yang mendapatkan pendidikan di Maktab Pengguruan Sultan Idris Tanjung Maklim dalam gerakan nasionalisme di tanah Melayu pada masa itu. Antaranya, huraikan latar belakang Zabah, bandingan perlibatan Zabah dengan tokoh nasionalisme yang lain dalam gerakan nasionalisme di negara kita. Keupayaan golongan intelektual penting dalam sesebuah negara. Berikan penjelasan anda. Kajian literatur bagi kajian kes ini adalah, dalam membuat kajian ini, kami telah melayari internet dan mencari jurnal yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. Menurut Siti Zanmara Isa 2011, beliau telah membuat kajian tentang latar belakang pendeta Zabah. Selain itu, Syekh Ibrahim H. Saleh 2014 juga telah membuat kajian tentang sumbangan pendeta Zabah. Bukan itu sahaja, semasa saya membuat kajian ini, kami telah mendapati bahawa tidak ramai tokoh yang membuat kajian tentang tajuk ini. Objektif kajian adalah mengenali latar belakang dan sumbangan Zabah, membandingkan penglibatan Zabah dengan tokoh nasionalisme yang lain, mengkaji latar belakang tokoh yang dibandingkan dengan Zabah semasa belajar di MPSI, mengetahui sumbangan tokoh tersebut serta penglibatannya dalam gerakan nasionalisme, mengkaji kepentingan golongan intelektual terhadap negara. Kaedah kajian yang kami gunakan untuk membuat kajian ini ialah kaedah melayari internet. Kami telah mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan kajian kami seperti jurnal, artikel, berita dan sebagainya. Contohnya, Ermi Aziati Rozali dan Muhammad Razwan Othman telah menulis jurnal tentang jalan keselamatan bagi orang-orang Melayu. Pemikiran Zabah bagi memajukan pendidikan dan ekonomi pada tahun 120-an. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah analisis dokumen. Maklumat daripada buku yang kami dapati telah kami analisis untuk membuat kajian kes ini. Contohnya, buku teks kurikulum standard Sekolah Menengah Sejarah Tingkatan 4. Ditulis oleh Rizwan bin Hasan, Sharifah Afidah binti Syed Hamid, Muslimin bin Fazil dan Subra Namiam Rahman 2019. Seterusnya, kami pula menggunakan kaedah audio visual yang didapati daripada tayangan video di YouTube. Nama video tersebut ialah Zabah Tokoh Reformis, video dokumentari yang dicapai daripada saluran YouTube MANS. Dapatan kajian adalah seperti latar belakang Zabah, bandingkan penglibatan Zabah dengan tokoh nasionalisme yang lain dalam gerakan nasionalisme di negara kita. 3 kepentingan golongan intelektual terhadap negara. Seterusnya kami masuk ke latar belakang Zabah. Abidin bin Ahmad merupakan seorang tokoh ilmuwan yang terkenal dan mendapat sanjungan yang tinggi oleh rakyat. Kehidupan awal Zabah. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di kampung Bukit Cerdas Batu Kikir, Negeri Sembilan. Ibunya berketurunan Minangkabau, ayahnya berketurunan Bugis Linggi. Dan beliau meninggal dunia pada 23 Oktober 1973 pada umur 78 tahun.
pendidikan Zabah. Pendidikan awal Zabah bermula sejak di Rumania dengan belajar asas agama dan tulis menulis seperti tulisan Jawi. Pada usia 12 tahun, Zabah mula bersekolah di Sekolah Melayu Batu Kikir. Tidak lama selepas itu, beliau bertukar ke Sekolah Melayu Linggi. Pertukaran tersebut membolehkan beliau menguasai bahasa Arab dan lebih mendalami pengajian Islam. Pada tahun 1915, beliau menduduki peperiksaan senior Cambridge di Kuala Lumpur dan mencatat sejarah sebagai pemuda Melayu pertama dari Negeri Sembilan yang mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Dan peluang pendidikan yang diperolehinya telah membolehkan beliau menguasai 3 bahasa, iaitu bahasa Arab, Inggeris dan Melayu. Kerjaya Zabah demi mencapai matlamat memajukan pendidikan anak-anak Melayu, beliau telah memilih jawatan guru setelah menamatkan pengajian menengahnya. Beliau berkhidmat sebagai guru di Sekolah Inggeris Bukit Zara dan Sekolah Inggeris Johor. Seterusnya, beliau bertukar ke Perak dan mengajar di Maktab Melayu Kuala Kangsar. Dan kemudian beliau bertugas di Pejabat Pengarah Sekolah-Sekolah Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu di Kuala Lumpur. Dan pada April 1924, beliau mula berkhidmat di Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI di Tanjung Maling sehingga September 1939. Dan kemudian beliau menjadi penterjemah dan juruhebat di Pejabat Penerangan Singapura. Dan seterusnya beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Pusat Pengajian Kajian Timur dan Afrika di University London dan seterusnya bersarah daripada perkhidmatan kerajaan. Walau bagaimanapun, beliau telah dilantik sebagai pensyarah kanan di Universiti Malaya di Singapura pada tahun 1953 hingga tahun 1959. Sumbangan Zabah dalam bidang bahasa. Beliau telah memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang bahasa. Sepertinya, beliau telah berusaha mewujudkan buku-buku tata bahasa untuk menegakkan bahasa Melayu di MPSI. Beliau juga menggabungkan tata bahasa Arab dan Inggeris ke dalam bahasa Melayu dan menggunakan aturan tata bahasa dengan buku teks sekolah dan bahan bacaan umum. Bukan itu sahaja, beliau juga menerapkan tata bahasa Arab dan Inggeris kepada bahasa Melayu dengan gigih. Sampainya beliau telah menjadi sarjana Melayu pertama yang menghasilkan huraian tentang tata bahasa Melayu yang lengkap. Beliau juga menyatukan berbagai kelainan sistem ejaan bahasa Melayu. Kemudian, beliau juga berjaya membuat sebuah kamus lengkap bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Beliau menulis karya seperti Pelita Bahasa Melayu dan Ilmu Mengarang Melayu. Penulisan karya tersebut adalah untuk memodernkan bahasa Melayu. Zabah mahu membentukkan gaya bahasa Melayu yang benar-benar tulen. Pada tahun 1968, buku teks bahasa Melayu yang digunakan di sekolah disusun berasaskan buku tata bahasa Zabah. Beliau menuliskan buku karang mengarang Melayu untuk diketengahkan kepada masyarakat dan menjadi rujukan pelajar dan pendidik. Beliau menerbitkan berbagai bahan bacaan, antaranya ialah majalah Guru, Al-Ikhwan dan sebagainya. Pak Zabah juga menghasilkan karya yang memberikan inspirasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan dan pendidikan. Karangan beliau telah diterbitkan di akhbar dan majalah seperti Utusan Melayu, Lembaga Melayu dengan menggunakan nama benar beliau, Patriot. Dia juga menerbitkan siri monograf dalam bahasa Melayu. Beliau mengasaskan pembentukan pertubuhan bahasa belajar dengan bantuan
Profesor Diraja Ongkor Aziz, iaitu Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya, PBMUN. Tujuannya adalah untuk memperkembangkan bahasa, budaya dan kesusasteraan Melayu. Pendeta Zabah dianugerahkan gelaran pendeta secara rasmi pada tahun 1963 ketika berlangsungnya Kongres Persuratan Melayu ketiga di Johor Bahru. Beliau dikenali sebagai Papa Kesusasteraan Melayu Moden. Bagi sumbangan dalam bidang politik, Zabah juga merupakan antara tokoh yang menggerakkan semangat nasionalisme. Beliau tegas dalam mengkritik pentadbiran British yang mentadbir tanah Melayu pada masa itu. Beliau memainkan peranan yang penting dalam gerakan politik untuk menyatukan bangsa Melayu bagi memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, Zabah juga menghubungi Yang di-Pertua Penggerakan Melayu Semenanjung, Datuk On Jaafar, dan Yang di-Pertua Ikatan Melayu Perak, Datuk Panglima Bukit Kantang, bagi memulakan penentangan terhadap Malayan Union. Beliau merupakan antara tokoh yang mengasaskan UMNO. Datuk On Jaafar mencadangkan penubuhan United Malay Organisation, UMO. Zabah juga membuat pindaan dengan menambah perkataan kebangsaan untuk menjadi pertubuhan ini United Malay Nations Organisation, UMNO, atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, bagi menunjukkan ia bersifat nasional dan bukan negeri. Tujuannya adalah untuk menyatukan orang Melayu untuk menentang penjajahan British. Di samping itu, kita membandingkan penipatan Zabah dengan tokoh nasionalisme yang lain dalam gerakan nasionalisme di negara kita, yaitu Ibrahim Haji Yaakob. Di antara tahun 1928 ke 1931, Ibrahim menerima latihan penguruan di Maktab Penguruan Sultan Idris, yaitu MPSI, di Tanjung Malim, Perak, dan menerima semangat nasionalisme daripada pendeta Zabah dan lain-lain. Pensyarat di situ mengajar tentang gerakan nasionalisme yang berkembang di India, Mesir, dan Indonesia. Pensyarat yang lain ialah Abdul Hadi Hasan, Nurdin Haji Harun, Harun Muhammad Amin, adapun Harun Aminur Rashid, Buyung Ade, dan Abdul Rahman Muhyiddin Harun Muhammad Amin dalam menulis tentang kehebatan pemuda Melayu Panglima Awang yang mengelilingi dunia bersama Ferdinand Magellan. Selain itu, surat khabar dari Indonesia seperti Perwatan Delhi, Petiga Selatan, Pedoman Masyarakat, Fikiran Rakyat, Soeloid Rakyat Indonesia, Semangat Islam, Seruan Aqsa, Bintang Timur, dan Bintang Hindia turut dibaca dan beredar di kalangan pelajar. Sumpah Pemuda Rakyat Indonesia menjadi ikrar persatuan. Ibrahim Haji Yaakob atau IBHY lahir pada 27 November 1910 di Tanjung Kedau, iaitu di Temerloh, Pahang, dan dia meninggalkan pada 8 Mac 1979 di Jakarta, Indonesia. Jenazah beliau dimandikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada batu nisannya tercatat nama Iskandar Komal Agasnya, IBHY, Lieutenant Colonel Punawirawan, TNIAD, NRP 26217. Dan seterusnya, Ibrahim Yaakob adalah Presiden dan pengasas Kesatuan Melayu Muda, yaitu KMM, dan tokoh
politik Melayu pertama yang menentang kerajaan penjajah British. Melambang Kesatuan Melayu Muda KM adalah mencapai kemerdekaan bagi Melayu melalui Perdua bersama Indonesia di bawah konsep Melayu Raya ataupun Indonesia Raya. Sebagai pengasas Kesatuan Melayu Muda, beliau menyambut baik dan bekerjasama dengan pihak Jepun kerana dia percaya Jepun akan memberikan kemerdekaan pada Melayu dan secara aktif membantu Jepun melalui aktiviti gerakan kelima. Di samping itu, Ibrahim juga dilatih selama 6 bulan dan sebelum Jun 1944, dia dilantik sebagai Komandan Gyugun dengan pangkat Lieutenant Colonel. Dengan bantuan tentera Jepun, pasukan Gyugun telah ditubuhkan di semenanjung tanah Melayu dan di Sumatera. Hal ini menyebabkan Ibrahim Yaakob tidak dipercayai oleh pihak British dan mendorong Ibrahim Yaakob berhijrah dan menetap di Indonesia sehingga tahun 1973. Beliau merupakan tokoh terkenal di tanah Melayu. Berbagai tempat bersejarah diletakkan persimpangan nama beliau. Dan seterusnya, kita membincangkan gerakan politik semasa di SITC. Boleh dikatakan bahawa kesedaran nasionalisme Ibrahim Haji Yaakob lahir semasa beliau menuduti SITC. Selain daripada mempelajari hal-hal mengenai pengurusan pelajar di SITC ini juga kemudian memberikan perhatian kepada soal politik dan nasionalisme. Dan peristiwa yang berlaku di dalam maupun di luar negeri, guru-guru Melayu di SITC ini banyak mendapat ilham daripada perjuangan rakyat Indonesia menentang penjajah Belanda. Antara nasionalis Indonesia ialah Tan Malaka, Sultan Junaid dan beberapa orang lain. Mereka telah meniup semangat nasionalis itu kepada pelajar-pelajar di SITC termasuklah Ibrahim Haji Yaakob sebagai manifestasi betapa subur dan kuatnya nasionalis dalam kalangan pelajar-pelajar SITC ini. Maka antara tahun 1929 hingga tahun 1930, dua buah persatuan yang berunsur politik telah ditubuhkan secara halal. Dua persatuan iaitu Ikatan Semenanjung Borneo ISB dan Ikatan Pemuda Pelajar IPP atau Belia Malaya yang terdiri daripada Ibrahim Yaakob, Muhammad Isa Matmuk, Yaakob Muhammad Amin dan Hasan Haji Anan. Kealehan pertubuhan ini dianggarkan 35 orang. Persatuan ini menjalinkan hubungan sulit dengan beberapa pertubuhan politik di Indonesia. Antaranya ialah Parti Nasional Indonesia (PNI) yang diasaskan oleh Soe Khan. Malah PNI merupakan tenaga pendorong di samping memberi tunjuk arah, perangsang dan gerak dan galakan kepada persatuan-persatuan tersebut. Bagi mengetahui perkembangan di Indonesia, mereka turut membaca dan belangan akhbar Fikiran Rakyat yang merupakan akhbar rasmi PNI. British dapat menghidu gerakan suri ini dan mengaturkan langkah untuk menghancurkan gerakan tersebut. Antaranya, memisahkan Ibrahim dengan rakan-rakannya lain setelah mereka tamat pengajian pada 1931. Dan seterusnya, iaitu sumbangan Ibrahim.
Ibrahim diatur mengajar di Bentong ke Pahang, manakala rakan-rakannya diselerakan di Serudana Melayu. Usaha British ini bertujuan untuk melemahkan semangat dan perjuangan nasionalis Melayu itu. Seterusnya kita akan membincangkan kepentingan golongan intelektual terhadap negara Inggris. Golongan intelektual berpendidikan Inggeris merupakan perjuangan yang muncul apabila orang Melayu bimbang penguasaan ekonomi oleh bangsa asing. Golongan ini juga merupakan golongan yang bersikap sederhana dan sanggup bekerja sama dengan pihak penjajah. Golongan intelektual berpendidikan Inggeris ialah Raja Chulan, Dato' Abdullah Haji Dahlan, Dato' On bin Jaafar, dan Muhammad Enos bin Abdullah. Persatuan Melayu Singapura yang ditubuhkan oleh Muhammad Yunus bin Abdullah bertujuan untuk memajukan orang Melayu dalam sistem pendidikan dan bidang politik. Seterusnya ialah untuk negara Melayu. Golongan intelektual berpendidikan Melayu menyebabkan perjuangan orang Melayu antara tahun 1937 hingga 1941 yang berunsurkan politik tak agresif. Ibrahim Haji Yaakob menubuhkan Belia Malaya pada tahun 1930 bagi meningkatkan taraf hidup orang Melayu dan menentang penjajahan British. Harun Aminur Rashid membangkitkan kesedaran kebangsaan melalui penulisan puisi. Beliau juga merupakan pesyarat MPSI sentiasa menanamkan semangat nasionalisme kepada pelajarnya. Akhir untuk kepentingan ialah untuk terhadap negara Timur Tengah. Antara golongan intelektual yang memainkan peranan penting dalam membangkitkan nasionalisme di tanah Melayu ialah golongan intelektual berpendidikan di Timur Tengah. Golongan ini terdiri daripada Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin dan Sheikh Muhammad Salim Al-Khalali. Melalui majalah Al-Aiman Atta iaitu Kaum Muda. Tersebut meyakin bahawa umat Islam masih boleh diselamatkan sekiranya diberi petunjuk kepada hakikat dan ajaran Islam yang sebenar. Secara kesimpulannya, Sabah banyak menyumbang kepada kita khususnya dalam bidang bahasa dan pendidikan. Beliau menggabungkan tata bahasa Arab dan Melayu untuk menerbitkan buku teks sekolah dan bahan bacaan umum dan terkenal seperti Al-Kiwan dan Kaya Pelita Bahasa Melayu dan Ilmu Mengarang Melayu. Oleh itu, beliau juga dikenali sebagai bapa kesusastraan Melayu moden. Selain itu, beliau juga menyumbang dalam bidang politik. Sabah ialah tokoh yang menggerakkan nasionalisme semasa penjajahan British. Beliau menemukan UMNO, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, untuk menyatukan bangsa Melayu untuk memperjuangkan kemerdekaan secara nasional. Kami berharap banyak orang muda yang mirip dengan Sabah akan muncul pada masa depan supaya dapat mendorong bidang pendidikan Malaysia ke tahap yang tertinggi. Kesannya Malaysia akan berjaya bukanlah sahaja dalam bidang pendidikan, juga dalam sistem ekonomi dan atas semangat rakyat Malaysia. Ini adalah rujukan-rujukan kami. Sekian, terima kasih.